salihin sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul haul Nabi Muhammad bin Abdullah radhiyallahu anhu wa arda adalah merupakan insan yang kalau kita melihat daripada beliau datang dan juga daripada ciri-cirinya, maka kita mengenal akan yang disebutkan dengan barakatul umur, yaitu orang yang diberkati umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana umurnya berlalu? Ketika mana nanti kita akan ditanya oleh Allah akan 4 perkara di akhirat nanti, an umri bima afna, dan umurnya di mana dia akan habiskan. Kalau kita mendengar kepada sahibul haul, kita belajar daripada mana letak umurnya, mana letak waktunya. Bayangkan dihabiskan waktunya semenjak daripada muda lagi dengan untuk mendekati diri kepada Allah, untuk ilmu, untuk supaya menetapkan dirinya, membawa umurnya itu dengan sesuatu yang nantinya ketika mana ditanya akan gembira untuk menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan keadaan ketika mudanya, demikian ketika ada waktu belajarnya, mana waktu tidurnya, mana waktu rehatnya, semuanya dia telah pun dihabiskan untuk menuntut ilmu. Dan setelah itu adalah untuk menyebarkan ilmu, memberikan manfaat, menjadi orang yang prihatin, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tabarakallah. Demikian besarnya manfaat umur ini yang kita belajar daripada mereka orang-orang yang mulia, untuk kita memahami betapa waktu itu adalah merupakan rasul mal, modal yang sangat berharga yang nantinya akan menentukan sama ada kita nanti beruntung untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita akan rugi ketika mana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita belajar kepada sahibul haul, orang yang diberikan keberkatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita fikir logik bermakna kita tak mampu untuk menjadi seperti mana yang telah dihabiskan masa oleh beliau, buku yang telah beliau tulis, dan juga dakwah yang telah beliau adakan, dan beliau bermusafir ke satu daerah ke daerah yang lain, ke negeri yang lain, berkhidmat di satu tempat yang lain. Mana waktunya? Kalau diikutkan kalau kita congak dengan matematik waktu yang kita ada ni, seolah-olah tak mampu kita kata untuk berada dalam kedudukan seperti itu. Akan tetapi beliau diberikan keberkatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu orang yang kalau sudah nak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, istamalahu. Kata baginda Rasulullah, "Idza aradallahu 'abdan khairan istamalahu." Kata Allah Subhanahu wa taala berikan seorang hamba itu kebaikan, maka istamalahu. Maka kata para sahabat, "Kaifa istamiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana istamiluhu ya Rasulullah? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuafiquhu li amalin salih qabla al-maut. Yaitu Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh sebelum meninggalnya. Demikian sahibul haul, umurnya itu berada dalam taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita belajar untuk kita memahami betapa yang disebutkan dengan surah Al-Asr ketika Allah bersumpah bismillahirrahmanirrahim, al-'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu adalah merupakan Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad yang telah pun disebutkan orang-orang yang keluar dari kerugian dengan imannya, dengan amal salehnya, dengan berpesan-pesan dengan kebenarannya, dengan berpesan-pesan dengan kesabarannya. Itu adalah sok-sok bukti yang disebutkan dengan orang-orang yang terselamat dari kerugian yang telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu ketika mana kita berada di dalam majlis haul seperti ini, letakkan niat-niat yang saleh. Kerana sesungguhnya niat-niat ini akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ayahnya seorang yang alim, Abi Abdullah bin Syekh, yang mana ketika itu berniat akan anaknya untuk menjadi orang yang alim, orang yang saleh, disampaikan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibunya, demikian niat seorang ayah, seorang ibu, dan juga bersungguh-sungguh ketika itu mendidik dan mendidik kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan dan pertolongan. Demikian wahai ibu dan ayah, letakkan anakmu itu dalam kedudukan doamu, yang sentiasa berdoa kepada Allah, berharap supaya anak ini menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang berbakti kepada umat. Ini adalah merupakan doa yang patutnya sentiasa ada bagi ibu dan ayah.
dan mendorong ibu dan ayah itu sendiri pun sentiasa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salihin ketika mendidik kepada anak bukan dengan perkataan, akan tetapi mereka mendidik lebih kepada dengan perbuatan. Bahkan ketika bangun di waktu malam pun mereka akan bangunkan anak mereka supaya anaknya mengetahui bahawa pentingnya waktu itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya anaknya mengetahui betapa yang paling utama di dalam setiap sesuatu amal itu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan Al-Habib Abdullah bin Syekh ketika mana menyebut mengajarkan kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad untuk sentiasa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kunci keberhasilan. Belajar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ibadah ikhlas kerana Allah taala, dakwah ikhlas kerana Allah taala. Maka ketika mana keikhlasan itu benar-benar ada kepada seseorang itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi menjaga daripada amalnya dan menjaga daripada hatinya. Demikian yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang benar-benar mukhlis, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada gangguan syaitan, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan baginya untuk menjaga kepada hawa nafsunya. Demikian yang penting untuk kita belajar daripada keikhlasan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad di dalam keikhlasannya yang dibuktikan dengan amal dan perbuatannya di zaman ketika mana beliau hidup, bukan zaman seperti kita yang sebut dalam kesenangan seperti ini. Kita datang ke ribat, kita datang ke masjid, kita datang di surau, kita datang di tempat ilmu, kita mudah dan kita dalam keadaan yang merdeka, biasa. Tapi di zaman ketika mana dulu, ketika kita tahu Yaman dalam keadaan penguasaan, ketika berperang di antara utara dan juga selatan, kemudian dalam keadaan dikuasai oleh komunis, ini hidupnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Bayangkan bagaimana berhadapan dengan keadaan itu. Akan tetapi ikhlas kerana Allah SWT. Tak ada rasa takut kepada apa pun kecuali ikhlas kerana Allah SWT. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh para awliya Allah ini tidak ada pernah merasa takut dan tidak ada pernah rasa sedih, kerana dianya adalah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau pernah dipenjarakan, walaupun beliau pernah diancam, demikian kekuatan kesungguhan yang ada dan belajar dari hikmah dan semangat beliau ketika mana beliau berdakwah, ketika mana beliau belajar, mengajar, ketika mana mendirikan kepada ribat-ribat. Ini adalah kerana hikmah dan kesungguhan beliau di saat zaman yang begitu kacau. Akan tetapi ketika itu menghasilkan daripada ilmuwan yang cukup luar biasa. Hari ini kita kenal yang masih hidup bersama dengan kita, Habib ini. Kita kenal dengan Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kita kenal mereka yang kita tahu bahawa mereka sebenarnya adalah produk daripada keikhlasan dan kesungguhan didikan daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Ketika mana kita melihat sosok mereka yang begitu hebat, bermakna kita mengenal gurunya yang sangat hebat. Demikian besarnya daripada kedudukan orang-orang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang salihah dan juga kesungguhan yang ada kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah